Ada orang tanya saya, "Doktor, macam mana nak sentiasa tenang dalam hidup?" Anda pernah tak terfikir soalan ni? Saya rasa semua orang mempunyai masalah. Semua orang ada rasa tak tenang, rasa tertekan, rasa serabut, rasa risau. Kenapa? Sebab kita semua ada masalah. Kita ada cabaran-cabaran kita sendiri. Contohnya mungkin kita ada banyak kerja nak kena buat tapi gaji sikit. Kos sara hidup meningkat, duit tak cukup-cukup. Orang sibuk bercakap pasal diri dan keluarga kita. Kita pergi dan balik kerja terperangkap dalam jam. Macam-macam lagi benda yang boleh buat kita rasa tak tenang. Kadang-kadang mungkin kita ada masalah hubungan dengan ahli keluarga, dengan kawan-kawan, kawan-kawan sekerja, dengan pihak atasan. Banyak benda yang boleh buat kita rasa tak tenang. Jadi, macam mana untuk kita sentiasa tenang dalam hidup? Okey, sebelum saya kongsikan dengan anda solusinya iaitu formula KPA, saya nak anda bayangkan satu pemandangan di laut. Anda bayangkan je laut dan anda bayangkan ada bot. Anda di dalam sebuah bot. Dalam hidup, kita adalah pengendali. Okay? Pemandu bot tu dan bot tu pun boleh mewakili diri kita juga. Jadi macam mana kita nak kuatkan diri kita dan juga satu bot tu supaya apabila ada angin kencang, hujan ribut, puting beliung, ombak kuat ataupun ada cabaran-cabaran seperti batu besar, iceberg, mungkin ada predator seperti ikan jerung ke, macam mana kita nak pastikan nak jadikan bot kita, diri kita tu kuat dan tak masuk air. Macam itulah macam mana kita nak jadikan diri kita tenang dalam hidup. Dan saya nak disclaimer siap-siap, selalunya bila kita cakap pasal ketenangan, ramai, termasuk saya lah dulu, ada salah faham di mana kita ingatkan kita tak akan rasa emosi-emosi yang kita label sebagai negatif. Contohnya emosi marah, sedih, kecewa, serabut. Tak, kita manusia. Dan memang naturalnya, memang lumrahnya kita akan ada emosi. Emosi pelbagai. Kita akan rasa semua jenis emosi tu sebab kita manusia. Yang pentingnya ialah macam mana bila segala cabaran yang datang kepada kita, cabaran silih berganti datang kepada kita, macam mana untuk kita rasa tenang dalam hidup supaya kita rasa supaya kita boleh buat apa-apa sesuatu dengan rasional. Tenang juga tak bererti tak ada masalah sebab kita manusia memang akan sentiasa diuji di waktu kita hidup ni sampai kita mati. Bila kita dah mati barulah tak ada diuji. Okay, jadi solusinya macam mana nak sentiasa tenang dalam hidup ialah formula KPA iaitu kembali pada Allah. Kembali pada Tuhan. Maksudnya anda kembali kepada sumber ketenangan tu. Senang je. Bila ada apa-apa cabaran, ada apa-apa masalah, anda kembali kepada pencipta anda dalam pelbagai cara yang anda ketahui. Dan saya nak kongsikanlah satu ayat daripada surah Al-Fatihah, ayat 5, di mana Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya engkaulah yang kami minta pertolongan. Saya suka sangat ayat ni, terutama sekali dalam kita menghadapi hidup ni kan, sebab ada 3 poin. Pertama, kita selalunya boleh ingat solat. Okay, Al-Fatihah ni selalunya baca waktu solat, doa. Kita ingatkan solat tu adalah ibadah. Ibadah saja, ibadah untuk menyembah Allah, menyembah Tuhan kita. Ibadah yang tertinggi sebenarnya adalah ihsan. Di mana kita tahu yang kita rasa Tuhan nampak kita. Tapi kalau kita tak dapat nak rasa betul-betul meyakini yang Tuhan tu nampak kita, kita yakin bahawa memang Tuhan tu, kita bayangkanlah Tuhan, Allah nampak kita. Jadi ihsan, ibadah tertinggi ialah di mana kita rasa Allah sentiasa banyak sangat memberi sehingga kita rasa segan dan malu untuk meminta. Okay, kenapa saya suka ayat 5? Kenapa saya kongsikan ayat 5 Al-Fatihah ni? Saya suka, ingat tak saya sebut semula? Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau lah kami minta pertolongan. Kalau perasan ayat ni, di hujungnya tak disebut masalah apa yang kita nak minta pertolongan. Kenapa? Sebab banyak sangat, saya rasa indahnya ayat surah Al-Fatihah ni sebab maksudnya kita sebagai manusia banyak sangat ujian yang tak terkata. Kita dilanda dengan pelbagai jenis ujian. Kiranya ujian setiap masa. Ujian susah, senang. Kita senantiasa diuji sama ada kita sedar ataupun tidak. Jadi sebab itulah tak disebut masalah apa selepas Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu poin kedua. Poin ketiga, saya suka sangat kan hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau lah kami minta pertolongan.
Yang pertama, ayat pertama, hanya Kau lah yang kami sembah. Kita hanya sembah Allah. Kita hanya sembah Tuhan kita, bermaksud kita adalah seorang hamba. Ya, dalam dunia ni kita ada dua role kan, sebagai khalifah dan hamba. Dan ayat Al-Fatihah yang kelima ni sangat mengingatkan kita punya akar, di mana kita adalah hamba, seorang hamba. Kiranya kita lahir dalam dunia ni memang kita tak ada apa-apa. Dan dalam dunia ni, walaupun kita dah dirahmati Allah, dirahmati Tuhan, Allah dah bagi kita banyak benda, hanya benda tu bukan milik kita pun. Semuanya ada pinjaman. Jadi bila kita rasa kehambaan tu, kita akan rasa humble. Dan bila sesuatu kita diuji ataupun sesuatu diambil daripada kita, ditarik pada kita, kita senang untuk berdamai, senang untuk terima, senang untuk accept. Saya sukalah sebab bila kita tahu kita humble, kita sedar, kita mindful yang kita ni tak kuat, kita ni lemah. Dan kita tak rush, kita tak tergesa-gesa sewaktu diuji sebab kita tahu kita ni humble. Kita ikut je timing pemilik kita, pencipta kita, iaitu Allah. Cara nak tenang dalam hidup iaitu sentiasa kembali pada Allah. KPA, kembali pada Allah. Itu saja, kongsikan satu benda yang anda belajar daripada banyak-banyak benda yang saya share hari ini.